Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-puan, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Okey, insya-Allah dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada tuan-puan step by step bagaimana untuk tuan-puan hasilkan iklan untuk dapatkan lebih ramai followers di akaun TikTok tuan-puan. Okey, kita akan menggunakan satu teknik yang disebut sebagai Spark Post Ads. Okay. Spark Post Ads. So, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Spark Post Ads ni dan macam mana untuk tuan-puan jalankan iklan untuk dapatkan lebih ramai followers. Untuk tarik lebih ramai orang follow akaun TikTok tuan-puan. Alright. So, tuan-puan, untuk kita mula beriklan, saya nak tuan-puan masuk ke akaun Ads Manager tuan-puan. Dan biasanya bila tuan-puan masuk ke akaun Ads Manager ni, tuan-puan akan berada di bahagian dashboard terlebih dahulu. Sebagai contoh dekat sini. So bila tuan-puan dah berada dekat sini, tuan-puan perlu klik dekat bahagian atas ni di bahagian campaign. Dekat bahagian campaign. Baik, so bila tuan-puan dah klik dekat bahagian campaign, tuan-puan akan dibawa ke paparan begini. So segala campaign-campaign, iklan-iklan yang tuan-puan buat nanti dia akan keluar dekat sini. Nanti akan nampak dekat sini. Sini kosong lagi lah sebab kita masih akaun baru dan tidak menjalankan apa-apa iklan ataupun campaign lagi. So kita akan mulakan dengan kita klik dekat bahagian button create ni yang berwarna biru ni. Kita klik dekat sini. Baik, so bila kita klik create tadi, button create tadi, kita akan dapat paparan begini, which is sekarang ni kita berada di bahagian campaign. Dekat bahagian campaign. So dekat bahagian campaign ni, kita untuk kita buat iklan kali ini, video kali ini, saya akan terangkan berkenaan dengan iklan. Objektif dia adalah untuk tarik dan dapatkan lebih ramai followers. Jadi kita akan gunakan objektif community interaction. Get more page follow or profile visit. Get more page follow or profile visit. So dekat sini tuan-puan, tuan-puan pilih bahagian community interaction ni. By the way tuan-puan, suka saya nak ingatkan untuk penjelasan berkenaan dengan setiap objektif iklan yang ada di TikTok Ads ni, make sure tuan-puan rujuk ataupun tengok kembali video saya yang sebelum ni, yang mana saya terangkan satu persatu berkenaan dengan objektif-objektif yang ada ni. Jadi untuk video kali ini kita teruskan, jom kita teruskan dengan kita pilih community interaction, dah pilih dan kita akan scroll ke bawah, kita akan jumpa beberapa lagi setting lain. So dekat sini kita akan ada nama campaign, nama campaign name. So masukkan nama campaign, ataupun rename ataupun remark. Kalau boleh letak nama yang tuan-puan senang faham. InsyaAllah in future kalau tuan-puan nak cari balik, nak tengok balik, tuan-puan tahu itu campaign apa. Tuan-puan buat campaign tu, iklan tu untuk apa dan sebagainya. So make sure buat nama yang betul. Nama-nama yang okey lah, nama yang tuan-puan senang faham. Iklan, contoh dekat sini, iklan tarik followers. Followers. Right. Seterusnya, create speed test ni by default dia off. Button ni off. So kita biarkan dulu. Maksudnya kita abaikan, kita tak perlu on. Biarkan dia kekal dekat keadaan off. Campaign budget optimization ni pun off. So campaign budget optimization ni apa? Kalau tuan-puan on, budget akan dibawa ke bahagian campaign. Yang mana by default, budget berada di ad group. So kalau tuan-puan on button ni, budget optimization ni, CBO, setengah orang sebut, CBO, budget tadi yang berada di ad group ni akan dibawa ke campaign. So sebab sekarang ni kita berada di campaign. So untuk video kali ni memang saya tak on lah. Kita abaikan kedua-dua button ni. Create speed test dengan campaign budget optimization ni kita abaikan biar dia off. So tak ada apalah dekat sini. Tuan-puan kena perlu masukkan nama campaign saja, rename balik.
So bajet dekat bahagian bawah ni dia tick pada no limit. So kita biarkan no limit, maksudnya kita control. Berapa kita nak spend dan sebagainya pun kita control. Kalau kita on campaign ni, maka dia akan spending. Kalau kita off, anda tak spending. So duit anda pun tak akan ditelan lah. Senang cerita. Right. So kita akan klik pada button continue. Bila kita klik pada button continue, tuan-puan akan dibawa ke next step, iaitu dekat bahagian add group. Dekat add group. So kita akan jumpa add group name. Kita rename dekat sini. Biasanya saya akan buat berdasarkan target audience yang saya nak target. Audience yang saya nak target. So saya akan rename, saya akan remark secara ringkas. Sebagai contoh, saya nak target kepada contoh, untuk video ni, usahawan. Target audience saya adalah usahawan yang tinggal di Selangor dan berusia 20-an ke 30-an, contoh. Secara ringkas untuk remark kita, senang nanti kita nak tengok. Selesai, kita pergi ke bahagian placement. Ke bahagian placement. Di bahagian placement ni, kita akan jumpa dekat sini TikTok. So memang kita tak boleh pilih lah dekat sini. Iklan kita akan keluar di platform TikTok sahaja. Seterusnya, user comment. User comment. By default dekat sini tuan-puan akan nampak button ni on. So apa maksudnya? Maksudnya audience yang dapat ataupun nampak iklan kita ni nanti, video, kita gunakan video kan di TikTok, audience tersebut boleh komen. Dia on ni maksudnya dia boleh komen di video tersebut, di iklan tersebut. So kalau tuan-puan off, turn off ni bermaksud audience tadi nampak video kita, nampak iklan kita, dia tak boleh komen pada iklan tersebut, pada video tersebut. Cuma dekat sini kita boleh tengok, kalau kita on ni, sebenarnya memang TikTok pun recommend. Recommend untuk kita on supaya iklan kita boleh achieve more impression dan conversion. Maksudnya kalau kita on, kita allow untuk audience komen pada video kita, insyaAllah performance iklan kita tu lagi bagus, dapat lebih impression dan conversion. Seterusnya, video download. Ni biasalah kalau kita on ni bermaksud audience yang nampak iklan kita, yang nampak video kita, dia boleh save ataupun download video kita tu dalam handphone mereka. Tu kalau kita on. Kalau kita off, maka mereka tak boleh buat demikian lah. Mereka tak boleh save ataupun mereka tak boleh download video tersebut. Bagi saya no issue sangat, no big issue dekat sini, kita boleh on sahaja. So kalau mereka download pun no issue. Seterusnya dekat bahagian add group ni, kita scroll dan kita akan jumpa targeting. So targeting ni basically tuan-puan adalah tempat di mana kita akan letakkan detail-detail berkenaan dengan audience yang kita nak target. Targeted audience yang kita nak tu. Cuma untuk video kali ni, untuk part ini saya akan skip, which is saya nak sarankan tuan-puan, make sure tuan-puan tengok video yang sebelum ini. Video yang sebelum ini yang mana saya memang buat satu video khas untuk explain bahagian ini saja. Targeting audience. Daripada segi demografi, gender, age, language dan paling penting dekat bahagian interest dan behavior. So lagi sekali saya nak tekankan, make sure tuan-puan tengok video tersebut untuk tuan-puan faham macam mana nak buat setting di bahagian targeting ni. So saya akan skip. Kita akan terus pergi ke bahagian budget and schedule. So basically dekat sini budget and schedule, tuan-puan akan jumpa budget. Basically hampir sama dengan Facebook. Dia ada dua option, daily budget ataupun lifetime budget. Daily budget ni maksudnya tuan-puan akan spending day by day. Hari ke hari, setiap hari tuan-puan akan spending. Control tu nak spending atau tidak kita yang control. Kalau kita on campaign ni, selagi mana dia on, selagi tu dah dia akan spending. Kita akan spend. Kalau kita off, maka duit anda selamat, tak akan spend. Berterusanlah daily budget ni. Setiap hari berapa kita nak spend. Ataupun lifetime budget ni, kalau anda tanya saya biasanya akan ulas berkenaan dengan lifetime budget ni sekiranya tuan-puan ada
certain period, okay, certain tarikh, tempoh masa yang tuan-puan nak jalankan special campaign. Contoh tuan-puan nak buat promotion dalam tempoh 1 minggu. So, bila dia start dan bila dia berakhir. Dalam 1 minggu tu je. So, tuan-puan set terus siap-siap berapa bajet nak spend dalam masa seminggu ni. Itu contohlah. Okay, kalau nak compare dengan daily budget. Okay, so untuk video kali ni saya akan buat daily budget. So at least RM20. At least RM20 tuan-puan. Okay, TikTok. Untuk tuan-puan beriklan di TikTok, minimum sehari RM20. So kita akan mulakan dengan RM20, tak ada masalah. Okay, so schedule ni tak ada apa. Day parting ni, okay, day parting ni all day ataupun ada spesifik masa yang tuan-puan rasa nak nak run iklan tuan-puan. Okay, spesifik masa yang mana waktu-waktu tertentu iklan tuan-puan akan running. Okay, sebagai contoh dekat sini kita pilih mungkin ada hari-hari yang tertentu tuan-puan nak. Okay, contoh ataupun mungkin ada dalam setiap hari tu, okay, dalam hari-hari tu pukul berapa tuan-puan nak iklan tuan-puan aktif ataupun run. Okay, so tuan-puan boleh set sebenarnya dekat sini. Okay, pilih spesifik masa. Contoh nak hari Ahad je. Ataupun hari Ahad sampai Selasa je. Okay, dan nak pada waktu malam sahaja. So boleh buat. Okay, tapi kalau tuan-puan tanya saya lebih suka, lebih prefer kita set all day lah. Maksudnya kita serahkan kepada TikTok untuk TikTok jalankan, okay, iklan kita ni pada waktu-waktu bila masa ada orang guna, okay, ada maksudnya orang-orang main TikTok, insya-Allah akan jumpa video kita, iklan kita. Tak kisah pada hari apa atau pada waktu bila. Okay, now seterusnya dekat bahagian bidding and optimization. Okay, optimization goal ni, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia ada, kalau kita klik, dia akan keluar dua option. Okay, sama ada, sekali lagi saya akan klik, follow ataupun profile visit. Okay, balik kepada objektif video ni, saya kongsikan cara bagaimana untuk dapatkan lebih ramai followers. Okay, untuk tarik lebih ramai followers. Maka kita akan pilih follow. Okay, kalau tuan-puan pilih profile visit, mungkin tuan-puan akan dapat orang visit pada profile sajalah, tapi mungkin mereka tak follow. Tapi kalau kita pilih pada optimization goal ni follow, insya-Allah kita akan dapat followers. Okay, bid strategy dia ada cost cap dan juga lowest cost. Okay, so kita abaikan dekat bahagian cost cap ni, kita maintain kekal dekat bahagian lowest cost. Okay, kita dapatkan cost yang serendah mungkin. Okay, dapatkan result yang setinggi mungkin dengan cost yang serendah, semurah mungkin. Okay, lagi sekali saya ulang, dapatkan result yang setinggi mungkin dengan cost yang serendah ataupun semurah mungkin, lowest cost. Alright, so kita kekal dekat sini. Advanced setting, yang ni tak ada apa-apa. Okay, ni biarkan saja dekat bahagian standard. Okay, kita klik pada button next. So bila kita klik pada button next, kita akan dibawa masuk ke bahagian yang ketiga. Okay, iaitu add. So dekat sini add name seperti biasa, macam campaign name dan juga add group name tadi tu. So dekat sini pun anda boleh remark lah. Okay, video contoh. Okay, video 1 contoh. Saya buatlah dekat sini. Apa-apa je, apa-apa saja. Kalau tuan-puan tak nak remark pun tak apa sebenarnya. Kalau tuan-puan tak nak rename dan sebagainya. Cuma macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau tak rename, okay, kalau tuan-puan rename, lagi mudah untuk tuan-puan tengok kemudian hari nanti. Kalau tak rename mungkin akan berlaku pening sikit lah. Kan? Okay, seterusnya dekat bahagian identity. Okay, bila sampai dekat identity ni tuan-puan, tuan-puan akan nampak dekat bahagian sini, automatically, okay, profile ataupun akaun tuan-puan yang sedia ada dekat phone tu, yang tuan-puan guna untuk main TikTok tu, automatically akan ada dekat sini. Sebab apa? Sebab sebelum ni, dalam video yang sebelum ni, saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk linkkan, okay, akaun TikTok sedia ada kita yang dekat handphone tu, yang kita main, yang kita gunakan untuk tengok TikTok kan.
Akaun tersebut kita dah daripada personal kita dah convert kepada business dan kita dah linkkan kepada kita punya account ads manager. Okay, dalam video sebelum ni. Cuba tengok balik. Okay, cuba ingat balik. That's why dekat sini memang dia akan terus appear dekat sini. Dia akan keluar dekat sini. Okay, sebab kita dah connect, kita dah linkkan account kita, account TikTok kita dengan account ads manager ni. Jelas dekat sini? Okay. So, dekat sinilah yang tadi tu saya sebut Spark Ads. Maksudnya kita akan gunakan post-post ataupun video-video yang kita dah letak, yang kita dah publish, yang kita dah post dekat kita punya profile ni, kita punya account ni. Okay. So, seterusnya, so dekat sini kita biarkan je lah use account that jadi milik kita, yang memang milik kita. Add detail ni, okay, add detail dekat sini kita akan teruskan. Add format ni kita akan gunakan single video. Okay, single video. Add creative. Okay, dekat sini ada post, TikTok post. Okay, kita klik dekat sini. Okay, supaya kita boleh pilih video-video yang kita dah post dekat kita punya profile ataupun account tu. Kita klik. Okay, nanti dia akan keluar dekat bahagian tepi ni. Contoh ini account yang saya dah linkkan tadi tu. Account saya sendiri. So, dekat account tersebut, okay, ada 3 video. Okay, ada 3 video dekat sini. Jadi, kita perlu pilih yang mana satu kita nak gunakan sebagai iklan, yang kita nak run sebagai iklan. Cuma tuan-puan, dengar betul-betul apa yang saya nak ingatkan. Di TikTok, untuk tuan-puan beriklan, video tersebut syaratnya mesti maksimum 1 minit. Okay, maksimum 1 minit. Tak boleh lebih daripada 1 minit. Bawah 1 minit boleh, contoh macam 50 saat ke 45 saat ke, boleh. Okey, boleh. Lagi sekali syaratnya tak boleh lebih seminit. Maksimum seminit. Okey. So contoh antara 3 ni tuan-puan, antara 3 video saya ni, ada satu yang dekat tengah ni, memang bawah seminit. Maksudnya saya boleh guna yang tu je lah. Okey, ini pun untuk contoh lah. Okey, saya tak aktif sangat pun dekat account ni. Saya buat untuk semata-mata untuk contoh. So, saya akan tick dekat sini. Okay, saya akan tick dekat sini. Saya akan pilih. Dan saya akan pilih confirm. Saya akan klik confirm. Okay, alright. So, akan keluarlah dekat sini. Inilah rupa iklan kita bila keluar pada audience dekat luar sana. Okay. Seterusnya, music sharing. Abaikan biar dia biar dia off. Okay. Stitch and duet ni pun off. Okay, dekat bahagian text ni basically dia caption ataupun copywriting yang kita boleh letak. So basically dia akan auto generate berdasarkan caption yang kita dah buat, yang kita memang dah buat pada video tersebut. Okay, sebab kita gunakan video ataupun post yang dah dipublish, yang dah dipost pada profile kita. So dia akan pakai caption yang samalah. Okay. Interactive add-on ni optional, so tak payah. Okay, tak payah. Dan last sekali, dekat bahagian sini tuan-puan wajib tick box ni. Okay. Kalau kata belum tick, untick macam ni kosong. Okay. So make sure tuan-puan tick. By checking this box, maksudnya kita agree lah dengan sebarang dia punya performance metrik, polisi dan sebagainya. Banyaklah dekat sini Tapi saya sarankan tuan-puan tick lah. Right? Memang kena tick. Bahagian bawah ni tracking. Okay, tracking ni tidak ada apa. Tracking ni penting ataupun sesuai tuan-puan gunakan kalau tuan-puan gunakan iklan conversion. Yang tu kita akan cerita ataupun kita akan jumpa. Saya akan explain dalam next video. Okay. So tuan-puan, itu saja untuk step by step macam mana tuan-puan nak beriklan. Okay, untuk dapatkan lebih ramai follower, untuk tarik lebih ramai follower. So last sekali apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan perlu klik submit. Alright, submit. So bila submit, okay, kita tunggu dulu. Okay, kita tunggu dulu. Nanti dia akan keluar satu pop-up screen yang tidak ada apa-apa masalah. Okay. Congratulations. Okay. Dan lepas dia congratulations tu, dia akan terus redirect pergi ke bahagian okay, alright. Dia terus pergi ke bahagian sini. Yang tepat tadi tu, yang first kita masuk bila kita nak buat iklan. Betul tak? Okay. So tengok dekat sini tuan-tuan, iklan yang saya baru buat tadi tu,
yang saya baru buat tadi tu. So dekat sini status dia not delivery. Okay, not delivering. Masih lagi in review. Not delivering sebab dia masih in review. Okay, so dekat sini akan ada akan berlaku dua situasi. Okay, dua situasi yang mana daripada review ni dia akan tukar status kepada aktif. Maksudnya iklan tuan-puan ni tak ada apa-apa masalah. Mungkin sistem AI ataupun robot-robot untuk TikTok ni dia check dan sebagainya. Okey, lulus. Tak ada apa-apa masalah kan. Maka dia akan aktifkan iklan kita tu. Tapi ada situasi yang kedua, maksudnya yang kedua ni, sekiranya tuan-puan punya video ni, iklan tuan-puan ada masalah dan sebagainya kan, mungkin dia akan tukar kepada status reject. Okey, kena reject. Kena reject tu biasalah. Ada mungkin kita terlepas pandang. Okey, terlepas pandang mana-mana polisi yang tak sepatutnya kita buat. Okey. So, lagi sekali saya recap, in review sama ada dia akan tukar kepada aktif ataupun reject. Okay. So, bila aktif dia akan start running lah. So, kita check. Ni dekat bahagian ad Kita tengok dekat bahagian campaign. Okay. Iklan tarik followers yang saya buat sebentar tadi. Iklan tarik followers. Kita tick dekat sini. Okay. Kita tick dekat tepi ni. Kita pergi, kita masuk ke bahagian ad group ni. Tick. Kita masuk ke ad group. Okay. Alright, ni ada ad group yang saya buat tadi tu, usahawan Selangor 20-an ke 30-an. Kita tick dan kita masuk dekat bahagian ad. Okay, kita masuk dekat bahagian ads. So inilah video yang saya buat tadi. Okay, not delivering. Okay, insya-Allah tuan-puan, hopefully membantu tuan-puan. Okay, tuan-puan boleh buat untuk mungkin first campaign tuan-puan, first iklan yang tuan-puan run dekat TikTok Ads Manager ni, kita mulakan dengan tarik followers terlebih dahulu kalau tuan-puan nak lah. Okay, insya-Allah. Alright, semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.